Surat 227 agak rumit sikit lah, bab ni agak rumit sikit. Tuan-tuan jangan bimbang ya. Kita cuba saya akan berikan seboleh-bolehnya fahaman yang kita sebut daripada kitab. Ketahui olehmu bahawasanya adalah pada kalimah la ilaha illallah itu meliputi atasnya nafi dan isbat. Nafi dan isbat. La ilaha illa. Nafi manfi. Illallah. Isbat musabbat. Jadi ada dua. La nafi. Ilaha manfi. Illa isbat. Allah musabbat. Itu dia nah. Kita halus lagi. Di sini isbat dan nafi. Wajib kita kena tahu ni. Wajib isbat dan nafi. Kalau tidak, dia boleh gelincak, jatuh. Boleh jadi batal syahadah kita. Nampak ya? Itu yang kita bimbang, takut. Maka wajib kena tahu isbat nafi. Sebab ada la di depan. Saya akan bawa lagi satu huraian daripada seorang ulama daripada Batawi. Ya. InsyaAllah kita akan hurai secara lebih. Ya, baik. Dan dalam kenyataan-kenyataan yang diberi oleh ulama sebagai satu panduan yang boleh kita ambil, faham, iaitu melalui Asma'ul Husna. Kita boleh ikut Asma'ul Husna tu daripada 99 nama Allah SWT. Kita akan nampak terang lagi isbat nafi itu apa dia. Baik. Ya. Maka yang dinafikan itu tiap-tiap hakikat ketuhanan. Bukan nafi berhala, bukan nafi sembahan-sembahan. Sebab berhala-berhala itu bukan Tuhan. Sembahan-sembahan orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala tu bukan Tuhan. Dia tak nafi yang tu, bukan nafi yang tu Dia kata Tuhan, mana-mana ada hakikat ketuhanan. Ya. Maka itu yang kita kena nafikan. Tidak ada yang murah, melainkan Allah saja pemurah. Contoh, tidak ada yang mengasihi, melainkan Allah saja mengasihi. Itu artinya. Hakikat murah itu kembali kepada Allah. Hakikat rahim, kasih itu kembali kepada Allah. Ya. Itu kita baca macam tu lah. Hakikat kuasa, kudrat. Kita ada kuasa bergerak. Boleh lakukan ini dan itu dan ini. Kita isbatkan benda itu ada dengan kita. Tapi itulah sebagai satu nafi. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Sebab kuasa atas pada kita ini pun adalah anugerah daripada Allah. Kuasa Allah. Satu saja. Ya. Jadi dia mesti kembali kepada teras dia. Teras kepada tauhid itu sendiri. Yang ini mengasai zat Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan Allah, mengasai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mengasai akan semua perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu saja. Lain daripadanya kita nafi. Adakah kuasa lain daripada Allah? Tidak ada. Yang itu kita nafi. Adakah kehendak yang lain daripada Allah? Itu kita nafi. Melainkan kita isbat kehendak Allah. Itu ada dengan ilah dan Allah di hujung tu. Ilah dan Allah. Itu paling penting ya. Saya sebut macam tu. Baik. Maka di nafi itu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang nafi itu tiada wujud pada hakikatnya. Tiada wujud. Contohnya, la awwalalah illa Allah. Tidak ada yang awal, mendahului Allah, melainkan Allah. Ya, tidak yang ada di awal. Yang tidak ada tiap pemula, memang tidak ada pun. Tapi kita tegakkan sebagai satu ketetapan dalam akidah kita bahawa tidak ada yang bermula, tidak ada permulaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan al-awwal. Maka kita sebut dalam sifat salbiah. Penting sifat salbiah, sifat salbiah yang 5 tu tuan-tuan sangat penting. Ya. Pertama sifat qidam. Dan berarti sedia. Kita nafikan kalau ada awalan. Ada awalan lain daripada Allah. Yang awal itu Allah. Yang awal itu hanyalah Allah. Maka kita nafikan daripada awal. Tidak ada sebarang yang lebih awal daripada Allah, melainkan Allah. Yang tidak ada itu memang tidak ada. Itu artinya nafi maksudnya. Jadi yang wujud, yang sabit, yang tetap adalah Allah sebagai yang awal. Huwal awal, huwal akhir,
Dia yang awal, dia yang akhir. Maka tegaklah sifat qidam sebagai sifat yang kedua. Qidam sedia artinya tidak ada permulaan. Itu yang kita nafi. Tidak permulaan itu yang kita nafi. Nampak? Yang kita sabit tetapkan, isbat tetapkan, Allah itulah yang awal. Itu artinya. Boleh kan? Nak boleh faham lagi? Kalau kita ambil satu kain, baju, kita pakai kain, orang lelaki lah pakai kain pelikat. Kain pelikat warna hijau. Tak faham ya? Kita bagi fahamnya tu. Kita pakai kain pelikat kita warna hijau, kemudian kita gunting, kita koyak dua. Kedua-dua yang kita koyak itu memang kain hijau, betul tak? Sama ada dia bercerai atau dia tak dikoyakkan, dia tetap kain hijau. Kita koyak dua pun tetap kain hijau. Nampak tak? Tapi hijau bukan kain, kain bukan hijau. Itu faham dah. Nampak tak? Nampak tak? Kain tetap kain, hijau tetap hijau. Hijau bukan kain, kain bukan hijau. Tapi kain itu dia panggil kain hijau. Betul tak? Bila kita koyak kain itu dua, kita tak boleh kata kain itu lain, kain ini lain. Kedua-duanya adalah sebenarnya satu. Kain hijau. Cuma kita koyak jadi dua, walaupun kita koyak jadi empat, tetap kain itu kain hijau. Cuma kita sebut kain hijau itu koyak. Itu saja. Boleh tak? Ya. Lagi kita nak kaitkan, kita nak faham. Yang ini banyak kali saya sebut dah. Lampu dengan cahaya kan? Lampu dengan cahaya. Ya. Kita nafikan lampu itu sebagai cahaya, kita nafikan cahaya sebagai lampu. Tapi kita tidak ceraikan lampu dengan cahaya. Dan kita tidak satukan lampu dan cahaya. Cahaya tetap cahaya, lampu tetap lampu. Tapi lampu bukan cahaya, cahaya bukan lampu. Betul tak? Dan lampu dan cahaya tak boleh bercerai. Kalau bercerai bukan lampu. Kalau bercerai bukan cahaya. Nampak tak? Tapi cahaya bukan lampu, lampu bukan cahaya. Tapi lampu kena ada cahaya. Kalau tidak cahaya itu bukan lampu. Jangan nak faham ya? Boleh faham ya? Okey. Sebab tu Allah sebut awal-awal ayat dalam surah An-Nur ayat 31, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Tapi Allah bukan cahaya. Nampak? Cahaya bukan Allah. Tapi Allah adalah sumber cahaya. Cahaya itu sendiri datang daripada Allah. Ya, itu yang kita nak faham lah. Antaranya boleh kita debat. Itulah artinya Allah dengan yang bukan Allah. Sampai kita sebut tadi yang penting dalam sifat 20 tu, bahagian sifat salbiah sangat penting. Salbiah yang bermula pada qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5. Lima sifat ini kita mesti mantap, mesti matang, mesti faham, mesti jelas, mesti tegakkan akidah kita sebagai tanazu ta'ala anina qais, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Antara kekurangannya, kita mensabitkan Allah ada awal. Itu silap. Kita mensabitkan Allah ada akhiran. Binasa. Itu silap, salah. Kita kena sabitkan Allah itu ada, dan kita kena tolak, nafikan ada awalan. Nampak ya? Kita kena sabitkan Allah itu kekal. Ya, kita kena nafikan Allah itu binasa. Nampak ya? Itu artinya salbiah. Faham? Jadi maka itu kata musannif, makanya tiada pada maka yang nafi itu tiada wujud pada hakikatnya, tiada pada akal dan tiada pada syarak. Ikut dalam ayat Quran dan hadis juga menyatakan bahawa Allah adalah Tuhan yang awal. Suratul Hadid, contoh, saya galakkan tuan-tuan, Nabi lah galakkan kita suruh baca surah tu, Suratul Hadid, dalam juzuk yang ke 28. Ya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Itu dia. Nampak tak? Ya. Wa huwa as-sami'un, dan dialah ada Tuhan yang maha mendengar lagi maha bijaksana.
Itu kita kena faham ya. Baca surah Hadid tu. Satu malam sekali. 7 malam, ambil satu malam baca suratul Hadid. Kerana surah tu bermula dengan tasbih. Ada 7 surah tuan-tuan yang mula dengan tasbih. Nabi baca tiap-tiap malam satu surah. 7 malam, 7 surah habis. 7 tasbih. Ya. 114 surah dalam Quran. 7 surah daripadanya diawali dengan tasbih. Ada bunyi. Yusabbihu, sabaha, ada bunyi macam tu. Sabbihi, nampak ya? Subhana, ada bunyi macam tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan, malam, pertengahan malam. Dia mula dengan subhana, suratul Isra nombor 1, Bani Israel. Baca satu minggu sekali. Malam, nak tidur baca. Buka Quran baca. Sat je bukan banyak mana pun. 110 ayat. Ya. Duk baca selalu dia ringan lah. Bacaan hadar. Ya. Atas wajah ras. Bacalah. Ya. Kedua, yang inilah suratul Hadid, besi. Ketiga, surah Jumu'at, Jemaat. Yang keempat, surah Taghabun. Kelima, surah Saf. Ya. Yang keenam, surah Hadid sebutlah. Ya. Surah Saf, At-Taghabun, surah Bani Israel, Subhanalladzi asra. Ya. Surah Saf, Sabhalillah, surah Saf. Ya. Taghabun kita sebut lagi, ya. Suratul Hasyr. Dalam tu ada surah ayat yang suka baca. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu, ayat 21. Dan itu surah Hasyr, surah tu. Baca subhan apa nama? Law anzalna, tapi tak tahu surah apa. Tak betul ya? Itu surah Hasyr dia panggil. Dan yang ketujuh, tiap-tiap malam kena baca. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Tiap-tiap malam kena baca. Baca di mana tuan-tuan? Dalam sembahyang witir, muqaddimah witir. Muqaddimah witir. Bolehlah baca surah Al bukan? Tak boleh. Terus tak hafal. Tapi itulah sunnah. Sunnah Nabi. Tiap-tiap malam Nabi sembahyang witir, rakaat pertama Nabi akan baca surah ni. Subbihisma rabbikal a'la alladhi. Nampak ya? Nabi kata, Allah sayang surah ni. Aku pun sayang surah ni. Kita umat dia pun kena sayang surah tu. Tiap Jumaat imam akan baca rakaat pertama Subbihis, tapi kita tak buat. Yang tu tak buat. Tak buat. Satu, umat Islam lemah. Umat Islam, karya-karya kita semua lemah, menanggung umat Islam yang lemah. Sebab tak bawa surah ni dalam sembahyang Jumaat. Ya. Imam-imam mau bawa surah ni pada sembahyang. Di Mekah, Madinah, semua imam-imam Mekah, Madinah, tiap-tiap Jumaat bawa surah tu. Tidak. Banyak tuan-tuan pergi umrah kan? Paling-paling tidak semua dah banyak pergi umrah. Cuba dan sembahyang Jumaat sekali untuk imam. Cuba dengar imam apa surah apa dia baca. Semua imam. Walaupun dia hafal Quran, tapi dia bawa surah tu. Sebab sunnah Nabi. Wahabi kuat, dia pegang sunnah. Wahabi ni cukup dia cerewet. Ikut sunnah dia kata. Sunnah Nabi suruh baca Subbihis, baca Subbihis. Imam-imam kena baca surah tu. Kita tak ikut sunnah. Baca surah-surah lain. Nampak? Tak ada kekuatan. Kekuatan untuk karya tak ada. Surah tu beri kekuatan kepada karya anda. Nampak lagi, ya. Sebab tu semua di Asia Barat, Asia Tengah, negara-negara Arab, hari Jumaat dia akan baca surah ni. Sudais, Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, dia mari di Malaysia
dia jadi imam sembahyang Jumaat pun baca surah tu. Sabih Imam Abdul Rahman Sudais. Nampak? Dia tak bawa surah lain. Sebab itu sunnah Nabi. Tapi kita tak amal sunnah Nabi. Ya, kita bawa surah-surah lain. Tak ada kekuatan bagi jemaah, bagi qaryah kita. Itu faham. Sambung. Kita sambung sikit. Habis ya. 7 surah tu kita habaq dah tiap-tiap malam baca. Ada dalam surah hadith nak habaq kata ada ayat yang bunyi Allah tu awal, Allah tu akhir. Tidak ada yang lebih awal daripada Allah, melainkan Allah yang awal. Tidak ada yang akhir melainkan daripada akhir, melainkan Allah, Allah yang akhir. Allah tidak mati, kekal selama-lama. Tidak berubah. Bukan kata Allah Ta'ala tu kekal berubah. Kita kekal juga tapi berubah. Ya. Nanti di alam akhirat kita hidup balik kekal, tak mati-mati dah, berubah. Nampak ya? Ya. Allah kekal tidak berubah. Allah kekal ya, tidak berganti. Allah kekal tidak bersara. Ya. Allah kekal tidak kembali kepada lemah. Tidak. Kita ya. Itulah artinya kekal ya Allah al-baqa. Ada zikir. Baca nama Allah tu insya-Allah sihat kita. Tapi matilah, bukan tak tadi. Ya. Al-wahidul baqiyul qawiyul matin. Innallaha qawiyul aziz ya qawi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. 7 kali ulang lepas asar, 7 kali ulang lepas isya. Ini bukan hadis ya. Nanti kita hadis pula. Ini atas pembawaan daripada para ulama ya, wali-wali Allah di peramal. Ada rahsia dalam nama Allah. Ya. Bacalah 7 kali lepas asar, 7 kali lepas isya, insya-Allah sihat afiat tapi mati ya. Ya. Yang kita tak mati lah kacau. Ya. Kalau kena penyakit pun kena ada penyakit. Pasti ada dosa. Penyakit pasti 3 ya. Pertama, Allah nak kikih kita punya dosa, kafarah dosa. Kedua, Allah nak angkat darjat kita sebab kita sentiasa bertambah menjana takwa. Dan yang ketiga, memberi peringatan kerana kita lalai dan lupa. Itu dia, itulah sakit. Boleh faham ya? Pasal apa sakit? Sebab 3 tu. Hikmahnya. Ya, orang faham hikmahnya, dia tak marahlah. Ya, itulah manusia. Kenapa kita sakit? Pertama kerana nak kikih dosa. Tuhan sayang kat kita. Dia hantar pergi ke dunia bersih, dia nak terima kita pun bersih. Maka tu dia bagi kita sakit. Bila kita dah sakit, kena sedar, aku ada dosa. Minta ampun kepada Allah. Jangan buat lagi. Dia tak? Itu baru betul ya. Kenapa kita sakit? Allah nak angkat darjat kita. Sebab kita sentiasa respon kepada perintah-perintah Allah, sentiasa peka ya, kepada hukum-hukum Allah, sentiasa terjaga dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita sentiasa menjana ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala angkat darjat kita lebih tinggi. Daripada seorang Muslim jadi seorang mukmin, seorang mukmin jadi seorang muttaqin, seorang muttaqin jadi seorang muqarrabin, daripada seorang muqarrabin jadi seorang mukasyifin. Oh, tu dia naik pangkat. Ya, kena sakit lah. Sebab tu Nabi semua banyak yang sakit berat-berat. Bukan daripada dosa. Allah nak angkat darjat dia. Tambah-tambah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai sekarang kita duduk selawat Nabi. Tiap-tiap saat tak putus. Tiap-tiap saat ada orang selawat. 24 jam selawat kat Nabi ya. Siapa yang selawat? Orang sembahyang? Dia tak. Sembahyang tiap saat. Ya. Habis kita azan, tempat lain pula sambung azan. Satu dunia sambung azan. 24 jam azan. 24 jam sebut nama Nabi. Ya. 24 jam kita baca selawat. Tak putus selawat Nabi tu. 24 jam ya. Tiap-tiap saat ada selawat di tempat-tempat berkali ya. Sebab ikut matahari. Ya, nah. Bukan ikut bulan, ikut matahari. Ikut bulan, ikut hari. Ya, terjalah. Kita nak bayar zakat, kena kira bulan. Tak boleh kira bulan, tak boleh kira matahari. Nak bayar zakat cukup setahun. Setahun kita punya
haul setahun tu bergantung kepada perjalanan bulan, bukan matahari tak. Matahari kira sembahyang, matahari atok waktu sembahyang. Allah Ta'ala jadikan matahari itu di samping menerangi bumi, menerangi dunia, ya, semata-mata kerana untuk mengatur waktu solat matahari. Bulan tak? Bulan nak atur hari. Nampak tak? Faham okey. Tapi kita pergi pakai matahari tak apa, nampak macam mana? Terjebak dengan faham Nasara. Nasara punya faham lah tu, suruh pakai kaedah hari ikut Gregory kalau kalender Gregory kita pakai sebenarnya kita kena pakai kalender Hijri. Bulan 1, 2, 3 sampai 15 bulan penuh berarti matahari tak, dia tak pernah kecut duduk lagu tu nampak duduk bersapu matahari pada pandangan kita lah. Bulan pun memang macam tu, tapi pada pandangan kita Allah kisahkan bulan tu supaya kita dapat tengok bilangan hari berjalan. Itu paling mudah kita nak faham kenapa bulan, kenapa matahari. Baik, sambung. Kemudian kata musannif, tetapi tatkala adalah makna, tiada pada akal yang tidak bersyarat, tapi tatkala adalah makna ilaha itu kulli. La ilaha kulli, meliputi secara umum semua, maka tak ada kan wujudnya kemudian tidak ada Tuhan. Ayat ni lah kita kata tadi ni, kalau tuan-tuan nak tahu kuli itu apa, ilaha tu taman ada ilaha tu. Tuan-tuan letak, nak mudah lah, ambil Asma'ul Husna di dalam ni tak sebut. Panduan ni saya dapat daripada dalam bidang tarekah, kita dapat dalam tarekah Naqsyaband, dia suruh amal begitu. Kita nak mantapkan sebab zikir dia la ilallah. Dalam tarekah zikir dia la ilallah beribu-ribu kali, sehari 5,000, sehari 10,000 kena buat. Ketika dalam zawiyah, kita dalam rabitah, di bawah bimbingan seorang guru, kita kata masuk suluk, dua orang kita masuk suluk kan, itulah dia, kena zikir 5,000, 10,000, ikutlah ketentuan guru yang mursyid tu akan beritahu, hang ni kena zikir hari ni 25,000 la ilallah. Dia tahu lah penyakit kita. Hang ni zikir hari ni 15,000, dia tahu lah penyakit kita. Dia boleh scan, guru mursyid, tak ada hang ni kena zikir hari ni 5,000 saja. Dia tahu penyakit pasti apa 5,000. Tak sama murid yang duduk dalam rabitah, dalam suluk tu, tak sama lah dia punya penyakit. Kita ni sama lah, tak sama kita punya penyakit. Ada orang sombong dia tinggi, ada orang sombong dia rendah. Ada orang ujub dia tinggi, ada orang ujub dia rendah. Ada orang riak dia tinggi, ada orang riak dia sikit, tak banyak. Maka zikir dia pun tak banyak. Tak ikut. Sama tak ikut, tak samalah, dia ikut penyakit. Siapa yang tahu penyakit? Guru-guru mursyid. Tidak. Guru-guru mursyid. Depa ni ada firasatatul mu'min. Hadis Nabi kata, fattaku firasatal mu'min fa innahum yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, mereka melihat kamu dengan cahaya Allah, bukan tengok dengan cahaya mata. Dia tengok dengan cahaya mata tak nampak macam kita. Dia tengok dengan cahaya, cahaya iman dia. Yang Allah Ta'ala tolong dia boleh nampak. Dia sampai pada makam mukasyafah. Kasyaf. Bab kasyaf ni tak ada dalil. Tapi dia adalah merupakan sebagai laluan ataupun keadaan jiwa kita sendiri yang akan menentukan kasyaf. Kita sambung. Jadi makanya tuan-tuan, kita nak faham makna kata yang disebut tadi ini, la ilaha tu, tuan-tuan letak Asma'ul Husna, yang bersembilan nama letak, kita bawa lah zikir la ilaha illallah la rahmana illallah, bagi atas dengan rahmanu, la rahmana, la ilaha illallah pertama, la ilaha illallah la rahmana illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang pemurah melainkan Allah.
Orang pemurah ya lah. Kita tak kata dia ni pemurah, dia tu pemurah, dia ni pemurah ya. Itu yang kata ilaha tu banyak tu. Ya. Majikan kita bagi bonus pemurah. Ya. Masjid kita bagi sumbangan kita, masjid pemurah. Dia tak ya. Ya. Kita dapat bonus murah. Ya. Orang hadiah kita murah. Semua itu datang daripada Allah. Maka tu benar-benar yang pemurah Allah. La rahmana illallah. La ilaha illallah. La rahima illallah. La ilaha illallah. La al-mulk. La ilaha illallah. Al-malika illallah. La ilaha illallah. La qudusa illallah. La ilaha illallah. La salama illallah. La ilaha illallah. La mu'mina illallah. La ilaha illallah. La muhaimina illallah. La... Terus ya no? Berarti yang paling ni aku baca apa boleh lah. Letak semua 9 nama tu, semua pasang bagi atas, tak hujung. La, nama Allah tu, atas di baris depan, baris atas. Ya, sebab dia punya grammar dia, nahu dia macam tu. Ya, tiap-tiap apa nama isim yang ada di depan la, dia kena baris atas. Tak boleh baris depan, tak boleh baris bawah. Itu dia punya kaedah nahu dia lah. Ikut hukum nahu Arab. Baik, sambung buat macam tu lah. Kita akan nampak lah. Tidak ada yang murah melainkan Allah. Tidak ada yang pengasih melainkan Allah. Tidak ada yang benar-benar merajai melainkan Allah. Tidak ada yang maha suci bersih melainkan Allah. Tidak ada yang berikan kesejahteraan, keselamatan melainkan Allah. Tidak ada yang berikan keamanan melainkan Allah. Tidak ada yang berikan kesejukan, kedinginan melainkan Allah. Tidak ada yang bersama-sama besar dan gagah melainkan Allah. Tidak ada yang betul-betulnya kahar melainkan Allah. Tidak ada yang betul-betul menanggung kebesaran, kemewahan melainkan Allah. Itu dia. Itulah ilaha. Macam ilaha. Nampak? Betul dari ilaha tu kuli semua. Apa yang kita hadapi yang kehidupan ini ada dalam 99 nama Allah. 99 nama Allah tu kita buat sebenarnya tu, kita akan nampaklah yang kata ilaha tu apa dia fungsi ilaha tu. Menafikan segala hakikat ketuhanan. Murah, hakikat ketuhanan. Rahim, hakikat ketuhanan. Ya. Itu dia. Merajai segala perintah. Termasuk hukum-hukum syarak dia ada datang daripada raja dia. Nampak tak? Ya, iaitu Allah SWT. Maka itu kita sebut terus dalam surah An-Nas. Ya, Rabbun Nas, ya, Malikun Nas, Ilahun Nas. Kalau kita baca Quran bunyilah ya, Rabba, Ilaha, Malika, kita baca kan? Itu artinya baris atas kan? Jadi tak dapat tidak, itulah di antara yang boleh tuan-tuan lakukan. Ya, adalah faedah. Nah, siapa 9 nama tu ada faedah pada kita. Duk baca hari-hari apa ya? Cantik. Buat lagu. Dalam tarekah kami buat lagu. Alunan lagu cantik. Alunan tu dia kena raya tu kena bayang. Nampak? Tiba pegang tangan bayang tu. Dia kata orang-orang tarekah jasad menari. Bukan menari no. Kita nak bawa tu wajah kita kan, nak bawa roh kita dengan zikir, roh kita tadi dengan napas-napas kita tadi dengan zikir, termasuk saraf-saraf kita akan bergerak, maka tu dia orang alun dia pegang tangan kan. La ilaha illallah. Kita dalam tahlil doa tahlil. La ilaha illallah. Nampak? Bunyi pinggan mangkuk depan lagi laju. Tukar speed. Nampak tak dah? Tuan rumah buat nasi berani hari ni. Nampak tak dah? Tukar dia 5 terus. Kami tak tahu apa benda. Dah. Boleh kan? InsyaAllah faham. Okey, sambung. Tapi tak kalah makna ilaha itu kulli, maka ditakdirkan wujudnya kemudian, maka dinafikan akan dia. Wujud dia kemudian lah. Kita sebut dulu. La ilaha illallah, dia akan wujud. La rahmana illallah. Tidak ada yang pemurah melainkan Allah yang pemurah. Baru kita sebut. Nampak? Yang tu kata ilaha tu. Ilaha tu adalah mensabitkan kepada ketuhanan Allah dengan menafikan yang lain daripada ketuhanan Allah. Maknanya kalau ada orang main sedekah kat kita, orang hadiah kat kita, kita nampak Allah, tak nampak dia. Nampak? Ya? Apa kita nampak Allah? Nampak kemurahan Allah, nampak rezeki.
Saya kerap kali lah, pergi makan di mana-mana orang bayar. Je. Nak pergi bayar Ustaz. Dia bayar pada kita Ustaz lah. Dia kenal kita Ustaz kan, bayar. Pada hakikatnya bukan dia bayar, Allah yang bayar. Nampak tak? Nampak kemurahan Allah. Ya. Rezeki datang daripada Allah. Nampak. Maka itulah yang disebut dalam saya bawa sedikit daripada kenyataan oleh seorang ulama daripada Betawi lah, kalau kita nampak Jadi kita tak dapat lihat yang kata tadi di Allah SWT itu maha kaya yang sebut sebagai mustaghni an kulli ma siwah, di mana Allah terkaya Allah daripada tiap-tiap yang selainnya. Kaya kenapa? Kerana semua dia punya. Ya. Sifat-sifat istighna dia ada dalam sifat istighna dalam la ilaha. La ilaha. La ada 5 sifat, ilaha ada 6. Jadi 11. Itu kita dah sebut kan? Tapi awal dah. Tapi kita dah ada penghujung ni, kita boleh sebut lah. Kitab ni kita baca dah penghujung dah. Ya, kita boleh sebut lah. Tuan-tuan dah boleh terima lah. Jadi dalam la tu, la mawjuda illallah. Allah yang wujud. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, 5. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul nafsihi, qiyamuhu bin nafsihi, 5. Wahdaniyat tak? Wahdaniyat tak masuk. Wahdaniyat dalam sifat salbiah, tapi tak masuk. Jadi kita ambil nafsiah 1, salbiah ada 4. Jadi 5. Nafsiah sifat wujud, salbiah 4. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, jadi 5. Dalam ilaha umum, ilaha ni dia ada 6. Sama', basar, kalam. 3 sifat ni menzahirkan kayanya Allah. Ya, kita pun kalau tak ada 3 sifat tu, orang tak kata kaya. Walaupun kita banyak duit, dia banyak duit, sound tak ada, habis. Korang. Dia banyak duit, mata buta, tak nampak. Habis korang tak? Habis. Kita bubuh orang tu sempurna kerana 3 tu. Nampak dia punya kekayaan dia, nampak dia punya kesempurnaan dia. Sebab tu di sini para ulama mengambil kira, bila kita ilaha di sini, sifat sama', basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi 6. Jadi tadi ada 5, kemudian ada 6, jadi 11. Itu sifat kaya. Kaya, dikatakan kaya, yang disebut sebagai sifat istighna, yang kita mustaghni an kulli siwah. Maknanya tiap kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang selain daripada Allah. Ya, itu dah baik. Jadi maka tak dapat tidak kita mengambil faham daripada situ, iaitu yang kata kaya tadi dengan 6 sifat tadi ini, tanazzuhu ta'ala anil aghrad, yakni maknanya maha suci Allah daripada segala tujuan. Itu dia. Kemudian Allah buat apa benda pun tidak ada tujuan apa-apa. Dia perintah kita sembahyang, bukan Allah tu ada berhajat kepada kita, tidak. Sedikit pun tidak. Kita yang dapat faedah. Sebab Quran sebut sendiri dalam Quran, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa kana Allah ghaniyan hamida. Kalau seluruh langit dan bumi ini kufur kepada Allah, maka tetap berdiri langit dan bumi Allah. Nampak tak? Kerana Allah maha kaya lagi maha terpuji. Tuhan sebut sendiri. Seluruh bumi tak mau beriman kepada Allah, tak mau sujud kepada Allah, Tuhan tak jatuh. Nampak tak? Sebab Tuhan punya semua. Kita yang kufur tu pun, orang yang kufur tu pun Tuhan punya. Orang yang beriman tu pun Tuhan punya. Nampak tak? Loh, maka tak dapat tidak, kita manusia ni adalah makhluk yang sentiasa berhajat kepada Allah. Maka jawaban muftakhirun ilahi kullu ma'adahu, di mana berkendak kepadanya oleh tiap-tiap selain daripada Allah. Sebab kita kena jadi, kita dihidupkan, tentulah kita perlu kepada yang menghidupkan kita. Mana ada unsur lain lagi, atau mana ada zat lain, atau mana sifat lain. Itulah maksud dalam ilaha yang nak faham di sini ya. Jadi maka tak dapat tidak, sifat-sifat iftikar ada dalam illa Allah. Itu kita baca kemudian, nanti kita sebutlah. Jadi ulama, Syekh ulama Betawi ini, Syekh Osman Habib Osman ni, dia ada kupas lah bagi kita tadi ini ya.
Maknanya tak dapat tidak kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat Allah yang besar tadi ini. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah ya, yang kita faham mana semuanya adalah di bawah kudrat dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak. Jadi pendeknya kalau kita mengambil sebagai satu kesimpulan yang kata tadi ini la ilaha, saya nak terang tadi apa makna la ilaha. Ini mengikut Syekh Osman Al-Habib Betawi tadi. Ya. Dia kata yang pertama la tu la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Yang pertama tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar dalam kewujudan itu. Pertama itulah la tu makna la. Ini penting ni nah. Penting sangat nak faham la tu. Tidak ya. Yang pertama tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dalam kewujudan itu. Maknanya kita mempertuhankan Allah. Itu artinya sembah. Makna sembah tu mempertuhankan Allah. Yang lain daripada Allah tidak. Yang kedua, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Yang kedua, tiada yang terkaya daripada setiap selainnya dan yang berhajat kepadanya oleh setiap yang selainnya. Makna la tu. Yang kedua. Tak ada dalam kitab kita nah. Saya kena tambah lah tu. Nak bagi kita faham lagi ya. Okey. Kemudian yang ketiga, la wajiban wujud. Tiada yang wajib wujud. Kita ni wujud apa? Kita ni mungkinal wujud. Allah wajibal wujud. Kita mungkinal wujud. Boleh ada, boleh tidak. Hari ni ada, besok tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Nah. Lagi yang keempat, la mustahiqan lil ibadati bihaq. Tiada yang berhak dengan sebenarnya untuk dibuat ibadat kepadanya melainkan Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima, la khaliqa. Tiada yang mencipta jadikan sekalian makhluk melainkan Dia. Termasuklah kita diri kita sendiri, fizikal kita sendiri, pergerakan kita sendiri, nampak tak? Kerdipan mata kita sendiri, denyutan nadi kita sendiri, degupan jantung kita sendiri, melainkan semuanya adalah di bawah Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata la khaliqa, tidak ada yang mencipta yang menjadikan makhluk melainkan Allah. Itulah. Lagi, la raziqa, tiada beri rezeki. Itu paling besar lagi nah. Orang nampak cerah lagi. Ya. Apa-apa jadi pada kita pun, orang kena kerja, kena berhenti kerja, kena buang kerja, nampak tak? Ya. Ataupun memang kena bersara, jangan baca pasal rezeki. Nampak? Kerana Allah tanggung rezeki. Imam Ghazali kata, selagi kamu ada mulut, kamu ada gigi, kamu ada gusi, kamu ada rengkung, kamu ada lidah, kamu ada cita rasa, kamu boleh telan, ada rezeki. Itu dia. Hang duduk tak mana pun, berkata ulat dalam batu pun ada rezeki. Sebab dia ada mulut. Dia ada rengkung nak telan. Tinggal telat gigi je. Maka dia makan makanan yang tidak payah dikunyah-kunyah. Betul tak? Ini ulat. Maka tu kalau benda tu tak ada mulut, anak-anak bibi lahir-lahir tak ada mulut, memang tak hidup. Kan? Ada yang lahir tak ada mulut, ya. Tutup rapat mulut, tak ada mulut langsung, ya. Ya, tahan 4 hari mati. Mana larat duk kena drip. Takkan nak hidup dengan drip, ya. Sebab dia ada perut. Ya. Bila ada mulut, bila ada rengkung, bila ada gigi, bila ada rengkung, mesti ada perut. Nampak tak? Itu kata Imam Ghazali. Bila ada perut, kena isi. Siapa nak isi perut tu? Allah. Sebab dia yang buat perut. Nampak tak? Itu kata Imam Ghazali. Mengikut tauhid yang dibicara dalam aliran Abul Mansur Al-Maturidi. Itu dia. Ya. Jauh sikit. La raziqu. Jangan bimbang. La raziqah. Tidak ada rezeki melainkan Allah. Jangan bimbang rezeki kita. Dah sampai dah masa ketika buah ayak, tahu ayak tak masuk, titik ayak tak masuk rongkong, rezeki habis. Baru maut datang. Maut dengan rezeki dia ikut kita. Dua-dua ni dua beradik. Depan rezeki, belakang maut. Ikut kita saudara. Kita bukan cari rezeki, rezeki cari kita. Saya sebut dah, kan? Faham ya? Macam maut juga, kita tak cari maut, mati cari kita. Ya?
Kita tak cari Israel, Israel cari kita. Faham ya? Kita tak cari rezeki, rezeki cari kita. Jangan bimbang. Ya. Tinggal lagi nak rezeki murah, satu aja. Orang nak rezeki murah, sentiasa tak putus rezeki. Jaga sembahyang elok. Sebab tu Tuhan suruh, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Nampak? Nah. Hendaklah kamu arah suruh keluarga kamu bersembahyang dan hendak kamu sabar. Tuhan sebut lagi, la nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki kepada kamu, tahu tak? Nahnu narzuq, kami bagi rezeki kepada kamu. Tengok, Tuhan kaitkan rezeki dengan sembahyang, faham tak? Ya. Kena turun ayat tu dalam jantung kita. Jangan duduk dalam Quran saja. Quran kena turun 2 kali. Sekali turun dalam kitab, sekali turun di lubuk jiwa, baru jadi. Nampak tak? Hari ni Quran tak turun di lubuk jiwa kita, tak turun. Jadi kita tak nampak Allah sebagai pemberi rezeki. Ya. Quran kena turun 2 kali, turun lah Quran. Turun pertama di kitab yang dilimpahkan kepada baginda besar Nabi SAW. Ya, untuk kita baca, untuk kita tadabbur, kita hayati ajaran dia. Tapi yang kali kedua kita nak turun Quran di lubuk jiwa kita. Yang tu yang mustahak. Tak turun yang tu, tak faham. Duk gaduh lagi lah. Bila tak kena apa sikit musibah, gaduh. Nah, maka tu kita kena ambil faham sampai ke situ, boleh, ya. Baca Quran, mohon setiap baca Quran, mohon kepada Allah, ya Allah, limpahlah nur. Ya, an-nur ini dalam jiwaku. Quran tu an-nur. Sebut, Allah ya Allah, limpahkan an-nur di lubuk jiwaku, ya Allah. Ya, setiap kali baca Quran, ya. Jangan betul tajwid dia. Hidup betul tajwid, tak jangan nak cek benda apa. Ya. Tu nak. Sebab tu suruh baca Quran bagi dengar di telinga. Baca Quran mau dengar di telinga, jangan baca diam. Perhati yang mata dia baca. Mana ada reti? Dia kena baca bagi dengar di telinga sampai jadi syarat dalam sembahyang kan. Rukun-rukun qauli yang 5 tadi wajib baca di dengar di telinga. Kalau tak dengar telinga tak sah sembahyang tu. Tu dia. Ya. Takbirnya, Fatihahnya, tahiyat akhirnya, selawat nabinya, salam yang pertama tu 5 rukun tu. 5 tu wajib dibaca dengan didengarkan pada telinga kita. Kita lihat orang pekak. Dan kedua dihalang dengan hingak-bingak. Kita tak dapat nak baca dengar betul. Nak baca dalam sembahyang Isya dia bunyi mercun. Nampak tak berhenti. Mana kita dah nak dengar? Itu dikecualikan lah. Boleh faham ya? Dia tak dapat tu. Sebab tu memang mercun tu haram. Tak boleh. Bukan sunat. Sebab mengganggu orang. Mengganggu pendengaran orang. Merosakkan pendengaran orang. Telinga kita boleh rosak tau. Orang kerja airport ni. Banyak telinga masalah. Siapa kerja airport, masalah telinga. Betul tak? Ya. Betul tak? Tapi nak buat macam mana dia kerja? Betul lah. Betul tak? Pilot pasal kena pakai tutup telinga. Nak bawa kapal terbang. Nak jaga telinga. Ya. Dia punya daya pendengaran tu boleh rosak. Sehingga tinggal bilangan dia sikit. Dia macam dia telinga ni lebih kurang tapih dia lebih kurang lagu buah pinggang kita lah. Yang buah pinggang ya. Dia punya tapih, setiap titik tapih. Nampak ya. Dan Allah bagi pula tapih itu kepada nyamuk. Mata nyamuk 100 biji. Mata kita 2 biji ya. Nyamuk 100 biji mata tau. No. Pasal tu Aedes tak ada ubat. Tak ada orang boleh buat lagu nyamuk. Melainkan kalau buat betul nyamuk, lawan nyamuk balik, baru Aedes boleh dirawat. Selagi orang sains kita punya saintis tak boleh buat nyamuk yang boleh lawan nyamuk, Aedes tak dirawat. Dia hilang lagu tu lah, makan sendiri lah. Sebab nyamuk ni makhluk Allah yang paling unik, yang paling special, yang luar biasa, yang tidak ada tandingan dan kita tak boleh buat. Tidak ada mana-mana orang boleh buat robot nyamuk. Tak ada ya. Tak boleh. Ya. Mata aja 100 biji macam mana nak buat? Jantung ada 3. Ya. Gigi 48 batang. Ya. Dia nak tebuk, dia nak ambil darah kita, dia kena pakai kipas 6 kipas. Dia ada 3 sengat. Jarum pertama ada 6 kipas, jarum kedua nak jolok masuk ayak, nak lepas ayak supaya dia boleh sedut, darah tak beku. Nampak tak? Dan dia kita sengat yang ketiga baru isap darah. Tu dia. Nampak tak? 3 duk ada kat dia. Dia boleh potong biji luang kita punya pori tu
dengan enam dia punya kipas. Nampak tak? Dia potong 6 kipas tu, cuk, dia masuk jarum yang kedua, dia lepas satu ayak. Sebab tu bila nyamuk ketik kita gatai, ayak tu gatai. Ayak tu nak mencairkan darah supaya dia boleh sedut. Nampak tak? Oh, tu dia. Nah. Maka tu Allah cerita dalam Al-Quran, Tuhan sebut nyamuk. Zaman jahiliah ni dia tak ada ilmu ni. Dia berkata, apa Quran Muhammad ni tak ada benda lain nak sebut pasal nyamuk. Nampak tak? Nah. Di akhir-akhir ni baru kita tahu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhan sebut kan. Apa juga yang datang kemudian semua lebih baik daripada yang awal. Sebab kita dah ada sains kaji. Memang nyamuk ni satu makhluk Allah yang paling unik dan luar biasa, yang paling bahaya. Maka tu Abrahah mati. Ya. Bukan dilontak dengan batu sijil. Hanya kena ketik nyamuk lah. Abrahah, nyamuk suntik dia, ya Allah, daging berkecai, lerai, daging tu lerai. Tapi nyamuk tu tak mai hari ni, kalau mai hari ni teruk je lah. Allah hantar nyamuk tu dekat Abrahah. Special vision macam bom atom hantar pergi Nagasaki ni Hiroshima. Macam tu. Dia kena ketik nyamuk masuk ke telinga gajah tu, masuk telinga dia dengan telinga gajah ni, dua-dua. Habis daging dia kelai sampai di Quraisy, Yaman Selatan. Tempat tu tempat dia lah, dia buat satu rumah kan. Tarik bertabuk tinggi tulang lah. Nyamuk. Nampak tak? Faham ya? Kerana nyamuk lah anak-anak kita dapat kerja. Jadi doktor, jadi jururawat, ya. Pengusaha besi, nampak tak ya? Pengusaha tayar kereta, ya. Penjualan minyak, ya. Pasti cekok nyamuk, betul tak? Tu nak petang-petang duduk orang kan, maghrib dengan isya duduk round, kan? Ya. Dia roboh round kan, duduk sembok minyak, nampak? Orang jual kereta pun untung, orang jual tayar pun untung, orang jual minyak pun untung, pasal Aedes. Betul tak? Nyamuk betul tak? Hebat. Hospital naik banyak, nampak? Kati-kati kena buat tu. Tukang-tukang besi pun kaya. Nampak? Betul tak? Tukang-tukang tilang pun kaya. Nampak tak? Ubat tak ada. Berarti ya? Allah. Subhanallah ya. Sujud lama sikit kepada Allah. Sujud lama sikit kepada Allah SWT ya. Kita akan dapatlah ilmu dan hikmah. Sujud lama sikit ya. Sembahyang sujud lama sikit. Sujud atas lantai. Jangan sujud atas kapet ni. Sebab tu sembahyang sunat di rumah. Nabi kita sebaik-baik sembahyang di rumah, pada sembahyang kita sembahyang atas lantai. Nabi dah ba'awai dah. Akhir zaman, masjid indah-indah, kapet tebal-tebal. Betul tak? Kita sujud tak kena tanah. Betul tak? Kita tak dapat earth tak dapat. Ya. Tu, maka tu kita satu sujud atas tanah, atas lantai. Biar kosong lantai tu. Dapat rasa tanah. Biar earth tu kena pada bahagian depan. Akal fikri, satu akal yang pertama. Akal gharizi yang kedua. Akal salimi yang ketiga. Akal nurani, akal insani. 5 akal. Subhanallah tuan-tuan. Semua tu kena ambil teror lah. Tuhan bagi jadi kita kenal. Sebab tu barang siapa kenal diri, kenal Allah. Baru nampak kebesaran Allah. Kalau tak kenal benda-benda ni, macam mana kita nak kenal Allah? Ya. Itu kita ambil faham tadi lah. Jadi maknanya la raziqa illallah. Tidak memberikan rezeki makan Allah. Kemudian la muhyiya. Tiada yang menghidupkan. Yang tu penting, sebab tu masuk dalam zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tambah lagi. Memang ada sunnah hadis baca macam tu. Yang menghidup dan mematikan. Yang tu paling pokok sekali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah atas tiap-tiap suatu syai' ni. Ya. Kita nak sebut syai' ni lebih halus daripada atom tu. Syai', tiap-tiap suatu yang halus daripada atom. Sebab atom pun Tuhan buat. Ya. Syai', kataan kalimah syai' itu tak ada tafsiran dalam bahasa-bahasa yang boleh bahasa kita lain daripada Al-Quran ya. Yang boleh memberikan faham. Syai' itu maknanya kata kalau kita tengok kita tanam pokok, kita tanam benih, dia akan tumbuh kan. Nak tumbuh tu. Dia nak tumbuh, itu syai'. Macam mana kita nak kira? Ya.
sehingga tinggi kan pokok. Nak jadi pokok padi tu, sebatang naik tinggi tu. Setiap kali yang tumbuh tu kita panggil syai'. Itulah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah syai' berkuasa sampai tahap tu. Ya. Bukan kata dia buat dia tinggal, dia buat dia tinggal. Ya. Kita bubuh kamera nak tengok pokok tu naik. Ya. Dalam National Geographic tunjuk kan, ya, macam mana pokok tu tumbuh. Dia pasang kamera tu 1 minggu. Nampak tak duduk jalan dah. Nak tengok pokok tu tumbuh macam mana. Yang dia tumbuh tu, setiap-tiap dia tumbuh tu, ya, besar mana, halus mana, Allah saja mengetahui. Syai' itu kuasa Allah. Ya, dia faham ya? Tak dapat tidak. Baik. Laginya, la mumita tiada yang mematikan melainkan Allah. La lagi. Kemudian yang ke-9, la mutaharrika, tiada yang menggerakkan melainkan Allah. Gerak jari, gerak cincin, semua Allah. Ya. La musakkina, tiada yang mendiamkan melainkan Allah. La nafi'a, tidak memberikan manfaat melainkan Allah. La dharra, tidak memberikan mudarat melainkan Allah. La mutasarrifa fil wujud, tiada yang melakukan pada kewujudannya melainkan Allah. Itulah makna Allah. Secara ringkas kita nak faham, kita masuk dalam semua kata-kata ini. Mari kita baca sikit lagi. Kita baca sendiri milau. Apa nak faham ni lah. Maka kena ada penjelasan. Saya bagi penjelasan dulu. Dan tatkala dia kata tadi ini, ya, maka dengan sebab itulah sah kita istibatkan, tetapkan dengan kata illallah, ya. Baris yang ke-7 dalam kolom tu, ya. Dan tatkala adalah Allah Taala itu juz'i. Juz'i yakni fardun yang khas, sahlah kita istisna juz'iyun itu daripada kulli dan disebabkan daripada hakikat ketuhanan itu, iaitu dia kata tadi al-mustaghna an kulli ma siwah wal mustaqiru ilaihi kullu ma adahu, iaitu zat yang satu, iaitu zat Allah Taala yang wajib al-wujud, yang bersifat dengan segala sifat kamalat sempurna dan maha suci daripada segala kekurangan. Maka adalah atas kaul yang sahih yang dinamakan istisna itu muttasil. Macam mana nak faham ni? Muttasil ni apa dia? Dia bersatu. Makna muttasil itu bersatu. Kita mengaji tajwid Quran lah, mad muttasil. Bukan tak? Mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil. Itu ada bunyi. Satu bunyi wajib, satu bunyi harus. Dia itu menjadi tajwid. Dia tak? Ya. Dan mad mutahid pun ada juga. Dia masuk sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat dia bunyi apa? Kam muttasil fi zat, kam muttasil fi sifat. Kemudian kam munfasil fi zat, kam munfasil fi sifat. Nampak tak? Kam muttasil fi af'al, kam munfasil fi af'al. Kemudian kam muttasil, ya, fi sifat, kam munfasil fi sifat. Jadi dia ada 6 di situ. Bila menjadi sifat wahdaniyat. Dah lepas dah ni. Kita dah lepas lah. Itu saya baca balik. Kita ingat, kita ingat tak tahulah. Ilmu kam, ya. Itu dah. Dia pergi ambil tauliah di pulau lah, dari sini dah lah, di pulau tempat saya ni. Dia ambil tauliah, dia tanya macam tu, nak mengajak apa? Nak mengajak tauhid, nak jadi guru mengajak al-fardhu ain. Mari kita tanya tauhid dulu. Tolong terang Ustaz. Wahdaniyat ni ada ilmul kam. Apa Ustaz? Nampak tak, ya? Tak pernah dengar ilmul kam. Habis nak mengajak apa? Bab wahdaniyat. Kita mengaji sifat wahdaniyat, dia ada ilmul kam, dia bercara, ya. Ilmu kam. Kam ni bilang-bilangan, tidak berbilang pada zat, tidak berbilang. Maknanya dia ada kam 2. Kam mutasil artinya kam mutasil fi zat, maknanya zat Allah tu bersusun. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada depan, ada belakang. Nampak tak? Ada luar, ada dalam, ada tempat, ada masa. Nampak tak, ya? Itu kita panggil kam mutasil fi zat. Mustahil tu. Bukan kata wajib. Mustahil. Dia masuk dalam hukum mustahil pada akal. Nampak tak? Kam munfasil fi zat. Apa dia kam munfasil fi zat? Ada satu zat yang macam Tuhan. Tu kacau tu. Ada satu zat yang macam Allah. Jadi 2 Allah lah. Nampak tak? Maka tu Allah tunjuk kenyataan ini, dibawa Nabi naik ke langit. Sebab Tuhan langit, Tuhan bumi satu. Nampak tak? Bukan Tuhan langit lain. Nampak tak? Ya.
Maka bergaduh langit dengan bumi. Bergaduh. Nampak tak? Moral langit kata pula. Ya? Kami inilah yang buat turun hujan. Kalau kami tak turun hujan, pakai hampa mampus semua. Itu dia. Nampak tak? Kami yang turun hujan, maka tu boleh tumbuh-tumbuhan. Dia kata kat bumi tu. Hampa bumi ada apa, pakai terima aja. Kami juga suluh cahaya terang matahari. Kami juga bagikan cahaya di malam hari bulan. Nampak tak? Kamu bagi apa ke kami bumi? Bumi, kamu bagi apa? Bertengkar di langit bumi kan. No? Bumi kata kami ada. Dengan kerana dia kamu ada. Langit. Kami ada lebih hebat pada kamu. Nampak tak? Tanpa kami, hampa tak ada langit. Siapa? Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana dia Allah jadikan kamu, langit. Nampak tak? Langit pun jadi rendah dia. No? Tinggi-tinggi jadi rendah. Mula langit pun kata Allah, ya Allah, tolonglah bawa naik Muhammad pijak langit sikit, supaya kami dalam bumi tak ek sangat. Tu dah. Nampak? Itu dibawa Nabi naik ke langit tu. Pijak langit. Tu dah. Nampak? Ya? Itulah kelebihan Rasulullah SAW. Kan? Ya Muhammad, kerana kamulah, kerana sebab kamulah, aku jadikan langit dan bumi ini. Ya. Itulah kata tadi. Ini maka tu, ketika Nabi Adam diberikan roh, dia bangkit duduk, dia tengok di tiang aras tulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata, ya Allah, Engkau Tuhan, aku tahulah Engkau Tuhan, Engkau Allah. Tapi yang di bawah kamu tiada Muhammad Rasulullah ni siapa? Lebih dulu daripada aku ke? Tu Adam tanya kepada Allah. Allah kata, ya, dengan kerana dialah aku jadikan kamu. Kerana dialah aku jadikan langit dan bumi. Maka tu Adam pun nak tengok, dia kata. Akan datang dia di akhir zaman dengan umatnya yang istimewa. Tu dia, nampak tak? Maka kamulah melahirkan zuriat itu. Maka Nabi Adam nak tengok. Bila nak tengok, Allah kata, kamu tengoklah di kuku kamu. Masa tu tubuh badan tu Adam ni macam kuku. Bukan ada kulit ni, tak ada kulit. Semua macam kuku. Cantik lah. Bersih, cantik. Tengok di kuku. Bila tengok di kuku, nampaklah rupa Nabi Muhammad tu. Maka dia berkucuk. Wangi. Sapu di mata dia. Maka tu kita tak buat mazhab Hanafi, buat orang India, Pakistan, orang China, ya. Di mazhab Hanafi buat. Bila dengar azan Nabi, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi dzikrin ta'ala qurratu a'yun nabika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapu mata, insya-Allah dua-dua mata tu besok di akhirat boleh tengok Allah, boleh tengok Rasul. InsyaAllah di dunia, bila kata ulama, ya, Syekh Ahmad Al-Buni dalam Khazinatul Asrar, insyaAllah mata dia terang. Tu Ustaz pakai cepat mata? Awak Ustaz tak buat ke? Saya pun buat. Boleh tengok ni, tuan-tuan, saya nampak terang, saya boleh baca ni. Tanpa spek, tapi dia spek duk pakai ni, pakai apik lah. Nampak ya? Tu lah. Duk buat benda tu terang mata lah. Ya? Subhanallah, ya. Tak ada. Boleh. Dan bukan kita terang tengok orang saja. Al-Quran sebut, fa'tabiru ya ulil absar. Maka lihatlah kamu wahai orang yang punya mata hati. Mata hati kita terang. Buat tu tiap-tiap kali. Bila azan bunyi, wa anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi dzikri ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapu. Insya-Allah. Buat. Tentu orang India Hanafi banyak mata terang, dia tak pakai spek. Ya. Kita pandai pakai spek. Saya pun baru buat, bukan orang lampau daripada saya. Umur 40 baru buat. Tahu dah cerita ni tapi tak buat. Nampak tak? 40 dah pakai cermin baru nak buat. Nampak lah. Masa duduk kerja kan. Duduk kena bilik. Tak dapat tidak. Itu di antaranya kita ambil faham. InsyaAllah amal. Itu di antaranya. Baik, kita tengok lagi sikit lagi di sini bagi lengkap. Bagi habis dia punya bab ni. Ya. Maka kata musannif, maka adalah atas kaul yang sahih dinamakan istisna itu muttasil, kerana makna ilaha itu al-ma'budu bihaq. Muttasil yang maknanya ya bersatu pada segi sudut zihin ilmu. Bukan bersatu pada hakikat, macam lampu dengan cahaya tadilah. Lampu dengan cahaya tak bersatu kan?
Ya. Tak bersatu. Bersatu lampu kita blow, macam tak? Lampu blow tak ada cahaya kan? Dia tak bersatu lah tu. Kalau bersatu tu tak blow lampu tu, tak padam. Ya. Dia sampai masa lampu tu dah tak ada cahaya lagi, maka berpisah. Tapi pada hakikat lampu tak boleh pisah dengan cahaya. Kalau pisah cahaya dengan lampu tak panggil lampu lah. Nampak tak? Dan dia tidak pula bersatu. Kalau bersatu, tapi ada dua bunyi kan? Ada bunyi cahaya, ada bunyi lampu. Ini artinya mutasil, makna kita duduk dalam satu, macam kita kata lampu apa? Lampu Kalimantan, lampu Kalimantan tu. Kita nampak satu lah lampu kan. Dalam tu ada bak, ada lampu, ada cahaya, betul tak? Ya, lampu Kalimantan Tapi dia bukan bersatu sebab dia ada dua. Sebab satu ketika nanti cahaya dah tak ada, tinggal lampu blue, kita buang tepi jalan. Maka itu diistilahkan mustasil, maknanya bersatu, mustasil. Macam kita baca tajwid lah. Kalimah-kalimah yang dibaca dengan mad wajib muttasil. Apabila dia sudah bertemu dengan hamzah. Laqad ja'akum. Ja'akum tu mad muttasil, mad wajib muttasil. Nampak tak? Ya. Itu kita kata tadilah, ya. Dia pendek kata yang itu disebut di sini muttasil ni maknanya kata bersatu tapi bukan pada hakikat. Bersatu hanya pada zihin, pada pemikiran kita, pada lahiran kita, pada sebutan kita. Maka dikatakan tadi ini dia adalah muttasil, ya. Maka maknanya atas kata ini tiada yang wajib wal-wujub mustahak bagi ibadat melainkan Allah. Maka Allah yang kemudian daripada ilah itu bukan seperti makna ilahu, tapi dia adalah juz'in, iaitu ilmu atas zat Tuhan kita. Tiada dapat menerima maknanya itu berbilang, tiada pada zihin dan tiada pada surah dan tiada pada kharid kerana berdiri dalil akal dan dalil nakal. Contoh kita kata tadi, ini kita makan ubat. Ya. Kita tahu bahawa Allah adalah antara sifat Allah tak masuk dalam sifat 9. Sifat apa? Sifat syifa. Syafi. Allah tu adalah syafi. Bismillahi kafi, bismillahi kafi, bismillahi syafi. Ada sebut tak? Allah sebagai penyembuh kan? Tapi kita makan ubat. Kita tahu kita makan ubat dah sembuh. Bila kita demam, makan Panadol, sembuh tak? InsyaAllah, sembuh kan? Jadi kita tak nampak Tuhan ke jauh lah. Yang kita yang kata tadi ni sembuh tu, dia masuk ilaha lah, ilaha. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Bukan ubat lah. Itu dia. Nampak tak? Dia mahu begitu kan? Tapi kena makan ubat lah. Makan ubat tu sunnah Nabi. Sunnah Allah. Sunnah Allah, sakit makan ubat. Mengantuk tidur. Nampak tak? Nak masin bergaram. Nak manis bergula. Itu sunnah Allah. Yang kita kena ikut. Tapi yang gula yang manis tu Allah punya. Gula tu Tuhan buat. Manis pun Tuhan bagi jadi. Itu masuk ilaha. Dalam ilaha. Faham? Jadi kita nafikan apa? Nafi gula tu boleh bagi manis. Kita nafi garam tu bagi masin. Kita nafi ubat tu bagi sembuh. Nampak tak? Yang menyembuhkan illallah. Melainkan Allah. Itu dia. Faham Itu artinya dia ambil sinilah. Yang kita nak ambil kurang-kurang tuan-tuan boleh faham tadi. InsyaAllah semua keadaan kita katakan betul lah. Yang kita dah habaq tadi 12 perkara yang awal tadi kan. La maujuda, la khaliqa, itu sebagai suatu dasar untuk tuan-tuan faham. Kalau tak faham begitu, kita lakukan syirik kepada Allah. Itu artinya syirik. Tidak ada yang menyembuh, kita kata ubat. Kacau. Tidak ada yang berikan kemurahan rezeki, melainkan majikan kita. Kacau. Tidak berikan kekenyangan perut, melainkan makanan. Kacau. Tidak berikan lidah, melainkan tidur. Kacau. Kita kena pulang balik kepada Allah, illallah, melainkan Allah. Jadi maknanya tidak yang berikan kita ketenangan, melainkan Allah. Tidak berikan kita itu, makanya kita sebut satu kalimah. Dalam satu kalimah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bangun pagi-pagi, sebut bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. Habis bersih dah kita hari itu. Bersih. Nampak? InsyaAllah terjaga kita punya akidah. Itu sunnah Nabi Bangun tidur, baca yang tu dulu Nak tidur pun baca kan? Nak tidur baca kan? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Pasal apa kita sedang tak baca bismillah? Kita tidur kan? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan nama Allah yang menghidup dan mati kan? Aku nak mati kecil, mati pendek. Nak tidur boleh jadi mati panjang Bila bangun pun kena nama Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala
quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan ataupun kemampuan untuk menolak kemudaratan, dan tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kemanfaatan melainkan Allah. Allah nama apa? Al-Qawi. Mohon kepada Allah lagi, ya. Allahumma ya Qawi, atakawaitu bil quwwati wa quwwatika wa qudratika ya Qawi. Itu Nabi baca dalam tawaf. Tawaf. Ni ayat. Ya. Dalam buku tabung haji tak ada lah. Banyak sunnah Nabi yang baca tawaf tu, bukan dalam buku tabung haji, dia buat seleksi aja untuk mudah kita nak bawa. Cakap tu insya-Allah hadirin kita akan bawa lagi sambungan dia. Dan kata setengah ulama adalah istisna dengan munqati itu adalah diisnadkan, kecuali ini kita bawa sikit kemudian dia agak sedikit rumit, tuan-tuan nak kena faham. Tapi bagi penerangan tu penting, penerangan yang paling penting supaya tuan-tuan dapat mengenal dan juga dapat bergantung kepada kekuatan pencerahan tadi, ya. Dan sini ada satu lagi penerangan, mohon sumbangan untuk sekolah menengah agama SMITI, IBNU, Qaldun, tabung disediakan di pintu utama masuk. Tabung utama dari pintu, tuan-tuan bagi sumbangan untuk sekolah menengah SMITI, ya, insya-Allah. Baik. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalam sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.